Assalamualaikum. Waalaikumsalam cikgu. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita ada 6 orang hari ni. Hari tu cikgu dah habis bab 7 kan? So kita ada 2 bab lagi. Bab 8 dan bab 9. Tak tahulah dapat jumpa kamu ke tak. Buku teks ada? Ada. Okey. Jadi kita tengok buku teks. Nampak kot? Cikgu buka buku teks online. Kita tengok buku teks. So buku surat ni. Kita tengok buku surat yang pertama tu 220, buku surat 220. Dia tanya, mengapakah langit dan laut kelihatan biru apabila matahari bersinar? Mengapakah dasar laut kelihatan cetek? Bagaimanakah bayang pokok kelapa terbentuk? Apakah yang menyebabkan fenomena-fenomena itu berlaku? Jadi bila kamu dah belajar sampai habis bab, insyaAllah kamu dapat jawablah semua soalan yang dia tanya tu. Dekat sini dia kata tujuan dia kamu nak belajar penggunaan cermin, sifat cahaya, pantulan cahaya, pembiasan cahaya, penyebaran cahaya, penyerakan cahaya, penambahan dan penolakan cahaya. Yang pantulan dan pembiasan cahaya ni adalah fenomena dalam cahaya. Yang ni sifat yang lain lah. So kalau tengok dekat muka surat 219, dia kata cahaya ialah sejenis tenaga yang membantu kita melihat pemandangan dan objek di sekeliling kita. Jangan kat sama. Bersyukurlah kita kerana mempunyai cahaya dalam kehidupan kita. Jadi kalau tak ada cahaya, jadi macam cerita Doraemon itulah. Nobita pakai cat hitam. Cat semua benda. Tengok tak cerita Doraemon yang Nobita pakai warna dia cat bagi hitam. Ada tengok tak? Tak ada tengok cerita Doraemon? Tak. Ada cerita Doraemon saya tengok hari tu. Okey, kita tengok muka surat 221. Fenomena pembentukan pelangi. Kamu boleh semak sekali dekat buku teks kamu ya. Kalau tak jelas dekat sini, kamu tengok dekat buku teks kamu. Fenomena pembentukan pelangi. Pemahaman kita mengenai cahaya dan warna bermula dengan siri eksperimen yang dijalankan oleh Sir Isaac Newton pada tahun 1672. Beliau pelangi. Newton telah menggunakan suatu prisma untuk menyebarkan cahaya putih kepada komponen-komponen warnanya. Jadi gambar kat buku teks ni dia tak jelas sangat sebenarnya. Sana cikgu besarkan. Tengok kat skrin, cikgu besarkan. Okey. Ni prisma. Jadi bila cahaya putih masuk, ni cahaya putih masuk. Cahaya putih masuk, keluar ni pun cahaya putih. Yang ni dibiaskan, tapi pada sudut tertentu yang dibiaskan, cahaya putih ni dibiaskan menghasilkan warna-warni, warna pelangi. Macam tu. Tu maksud dia. Faham tak? Faham? Bagus. Kamera kat ni? Kamera untuk apa? Laptop. Ya. For how long? You going back tadi? Nanti 18. I tak buat apa ini. Tak, I wanted to go to your house. Later lah. Okay, sorry. Okay, kita tengok penggunaan cermin. Okay, kat sini kamu akan belajar imej sahih dengan imej maya. Kemudian belajar mengenai ciri imej dalam cermin satah, cermin cekung, cermin cembung. Macam tu. Ada 3 jenis cermin lah. Lepas tu menyatakan jarak objek sama dengan jarak imej dalam cermin satah.
Menggunakan cermin SATA untuk mengaplikasikan konsep pantulan cahaya. Mewajarkan aplikasi cermin cekung dan cermin cembung dalam kehidupan. Membina alat optik, menghargai penggunaan alat optik untuk meningkatkan keupayaan deria manusia. Cekung dan cermin cembung. Ini benda yang nak belajar. Jadi kita kena tengok satu-satu. Pertama, cermin, jenis cermin SATA. Okey, ada cermin kita nampak dia rata, permukaan dia rata. Tapi sebenarnya dalam dia tu melengkung. Bermaksud cermin tu melengkung tapi dia letak satu cermin rata. Jadi bila kita berdiri depan cermin tu kita muskil. Patutnya pada cermin rata kita nampak muka kita sama saiz dia. So kalau memang saya dah gemuk, saya akan nampak muka saya kat cermin, muka saya gemuk juga, kan nampak sama. Tapi sebab ada cermin yang nampak buat magic lah. So kita nampak dia macam rata tapi kita nampak kita pendek lah, kita boleh nampak kita gemuk lah. Kalau siapa pernah masuk rumah cermin, dia ada cermin macam tu. Okay, ni bedak compact, cermin muka lah bedak compact. Tahu lah nampak ke tak? Nampak kot? Bedak compact. Kalau cikgu nak kamu nampak, cikgu kena off background. Sekejap nah, cikgu off background set. Okay, cikgu off background. Okay. Supaya kamu nampak apa cikgu pegang. Okay, ini bedak compact yang biasa perempuan mak-mak pakai. Cermin yang flat ni dipanggil cermin SATA. So, cermin SATA ni sebenarnya image yang kamu nampak sama saiz. Sama saiz itu bermaksud jarak antara image dengan jarak antara objek sama jarak. Maksudnya cikgu pegang cermin macam ni, Okay. Kalau jarak cikgu dari cermin ni, jarak ni, nampak dah? Jarak ni satu pembaris, muka cikgu ke cermin satu pembaris. Maksudnya dekat dalam cermin tu, image cikgu, jarak dia pun satu pembaris baru ada image cikgu. Itu maksud dia jarak dia sama. Jadi bila jarak dia sama, saiz dia sama. Kalau dalam cermin tu nampak ketinggian muka cikgu mungkin berapa saiz, sama tinggi, sama jarak. Dan sifat cermin SATA ni yang paling special adalah songsang sisi. Okay, kalau kamu buka kamera, kamu tengok gambar. Oh ya, lag sikit. Tak apa Dam, janji dapat dengar. Kamu tengok gambar kamu dekat kamera kamu. Okay, ada setengah kamera dia songsang sisi. Contoh muka cikgu ada tek lalat kat sini. Tangan ni tangan kiri cikgu. Tapi kamu nampak cikgu angkat tangan. Kalau kamu ikut pergerakan cikgu pegang muka belah sini, kamu pun pegang muka. Kamu jadi cermin lah kalau duduk depan kan. Kita ajuk orang tu, kita suruh orang tu pegang muka, kita pun pegang muka. So bila kita pegang muka belah kiri, kawan kita yang pandang kita sebenarnya tengah pegang muka belah kanan. Itu dipanggil songsang sisi. Songsang sisi lah. Sifat tu hanya ada pada cermin SATA. Sebab tu balik. Kalau kita baca ambulans, kita pandang ambulans, kita nampak tulisan dia terbalik. Tetapi kalau kita bawa kereta, kita tengok cermin kereta tu, kita naik kereta, kita bawa kereta, kita ada cermin pandang belakang tu yang selalu abah adjust kan, cermin tu. Cermin tu yang mak abah kamu kalau nak tengok kereta kat belakang, dia pandang, dia akan nampak tulisan ambulans dekat belakang tu, betul dia boleh baca. Tu sifat dia lah songsang sisi. Tulisan ambulans tu memang sengaja bagi terbalik supaya bukan untuk orang yang pandang kereta ambulans tu, untuk orang yang tengok melalui cermin nampak tulisan tu terbalik. Jadi masa cikgu sekolah dulu, ada kawan cikgu bagi surat rahsia. Dia kata baca dekat cermin. So bila buka surat tu kita tak boleh nak baca sebab dia tulis terbalik. So kita kena letak surat tu dekat cermin, kita baca. So cute lah, benda tu cute, bagi cikgu benda tu cute. Itu keadaannya. Okay. So faham sifat cermin SATA? Faham. Kita tak ada Faham. Kita tak ada apa? Saiz
MLXL. Saiz ni adalah satu perkataan yang sangat umum. Saiz pada cermin satah, saiz image, saiz objek. Kalau kamu tengok cermin, kamu objek. Dekat dalam cermin, image kamu. Saiz image dengan saiz objek kena sama. Itu maksud cermin satah. Jadi saiz tu kita ukur macam mana untuk benda yang lebih tepat. Jarak daripada kamu ke cermin. Kamu ke cermin, jarak kamu sama jarak daripada cermin pada image kamu. Kalau dalam cermin, ketinggian saya sekarang, image yang kamu nampak ketinggian saya sekarang sama jarak dengan ketinggian image. Itu maksudnya saiz. Jadi dia merujuk pada jarak. Jadi image yang ada dekat dalam cermin satah adalah image maya. Image dia duduk dekat dalam cermin maya. Kalau image sahih, image nyata, dia keluar daripada cermin. Macam mana image tu keluar pada cermin? Nanti kita belajar. Kita panggil cermin tu screen lah, sebab kita nampak cermin. Kita tengok pada cermin, kita nampak screen. Image yang tidak terbentuk pada screen, di belakang screen kita panggil image maya. So kita tengok cermin, image kita duduk dekat belakang cermin. Image yang tidak terbentuk pada screen. Dia adalah image maya. Macam tu. Kamu nampak kan apa yang cikgu share ni kan? Kita masih lagi dekat muka surat 222. Jadi kamu baca dekat sini, image sahih ialah image yang terbentuk pada skrin. Image sahih ni image nyata. Ada buku mungkin pakai perkataan nyata. Bentuk pada skrin. Image kita dalam cermin terbentuk di belakang cermin. Oleh itu image yang terbentuk pada cermin ialah image maya. Macam tu maksud dia. Jadi kamu tengok kat sini, nanti kalau kita pergi sekolah nanti, kita boleh buat eksperimen ni. So kita nampak image dia terbalik. Songsang lah. Macam tu. Ini maksudnya songsang. Kita tengok muka surat 223. Jadi cermin kita ada dua jenis. Satu cermin satah, cermin yang rata. Satu lagi cermin melengkung. Cermin melengkung ada dua. Satu cekung, satu cembung. Macam mana nak bezakan cekung dengan cembung adalah di mana kedudukan objek. Ni cikgu pegang sudu. Sudu, kat rumah ada sudu kan? Yang gemuk ni. Bila cikgu berdiri depan yang gemuk ni, cikgu berdiri depan yang gemuk ni. So gemuk ni cembung. Dia macam orang mengandung, cembung. Cikgu pandang. So cermin ni jadi cikgu pandang yang melengkung ni, cikgu kena pandang dia melengkung. Huruf macam huruf C. So ini jadi cekung. Jadi kamu tengok dekat sini. Gambar, kamu boleh nampak kan paparan? Nampak tak cikgu punya kerza anak panah? Nampak tak? Nampak. Nampak, okey. So kamu bayangkan dekat depan ni ada objek. So dia nampak benda ni rata, cermin satah. Depan dia ada objek. So dia nampak kurus. Kurus macam huruf C terbalik. Cekung. Macam ramping cekung. So di depan ni ada objek. So dia nampak yang ni macam gemuk. Tu cembung. Macam tu lah kalau kita kena tahu bezakan cekung dengan cembung. Sebab kalau kita letak objek kita terbalik, kita letak objek kita belah sini, kita nampak cermin cembung ni jadi cekung. Sebab dia bergantung pada posisi mana cerminnya melengkung jadi cekung. Kalau dia duduk, dia nampak cerminnya buncit macam ni, dia jadi cembung. Macam tu. Macam itulah caranya. Okay, cool. So, kita tengok dekat sini, dia tulislah cermin satah, image yang terbentuk. So kita buat eksperimen, lepas tu kita ganti kedudukan image.
Nanti akan nampak image dia terbentuk kat mana. Kita kira lah daripada cermin ni. InsyaAllah kalau kita dapat bersemuka nanti, kita dapat buat aktiviti 8.1 hingga 8.2. Tapi kalau kamu ada cermin yang melengkung kat rumah, kamu nak buat sendiri pun boleh juga, ikutlah. Kamu boleh ganti lilin ni dengan mentol ke, benda lain ke. Kan tak pasal-pasal terbakar rumah sekarang. Macam tu. Kena marah dengan mak. Cermin satah mengaplikasikan cahaya yang terpancar di atas cermin akan dipantulkan. Macam inilah. Jadi, pada cermin satah, sinar yang datang, cikgu harap kamu nampak lah. Cikgu harap kamu nampak. Betul lah. Cikgu harap kamu nampak lah apa benda alat ke apa cikgu pakai. Silap jugalah pakai tudung hitam. Jadi pada satu permukaan, katakanlah ini semua cermin. Berapa sahaja sudut yang datang, cahaya, ni katakan ni cahaya. Kalau sudut yang ni 30, jadi dia pantul pun sudut 30. Okey, rehat 2 minit. Anak cikgu telefon nak tanya masak nasi lah ni. Sekejap. Nasi pun nak tahu. Ya. Sosis tu kan ada dua paket. Rasa satu ke dua? Suka hati kau, tamak makan 2. Tak tamak masak 1. Tak tamak. Mami, sabarlah. Mami, pembakar tu yang letak, nak sedap letak butter. tak batis sikit. Potonglah 2-3 letak pusing-pusing. Kau sentiasa goyang-goyangkan pembakar tu balik-balik. Kau tidak sosis tu burn nanti. Burn. Kau tutup, kau goyang-goyangkan. Dia bakar, kejap kau tinggal, lepas tu kau angkat, kau goyang-goyangkan dia. Okey. Ni Amal nak makan nasi ayam semalam. Kau tengoklah bau rasa. Yes, so. Okey, Mi. Bye. Okay, bye. Itulah mak dia pergi sekolah hari ni, tak ada orang suruh dia masak nasi, dia lupa. Dah pukul 12 sampai 1, adik-adik dia bising lapar. Saya form 2. Korang mesti masak nasi tak? Tak. Saya pandai masak nasi lemak. Wah, pandai masak nasi lemak. Saya Bagus-bagus. pandai masak sambal, saya pandai buat sup ayam, sup sayur. Wah, mahal hantaran ni kalau kena kahwin dengan Irfan ni. Pandai masak dah. Saya pandai bubuh air. Kalau kita masak, kita sembang sikit lah masak nasi. Kalau kita masak, mak ajar suka air bagas ni kan. Ada mak ajar macam ni lah. Tapi kalau saya, kalau kamu suka air nasi satu bekas macam ni lah, satu pot cawan ke, air dia 1.5. Air dia 1.5. InsyaAllah nasi kamu okey. So kalau kamu letak 2 cawan, air 3 cawan. Tapi ikut beras juga. Kadang-kadang ada beras mati, air memang kena 2 kali ganda. Kalau 1 cawan beras, air sampai 3 cawan. Kena baca jugalah pada instruction beras tu. Tapi kalau standard beras biasa, berapa banyak beras, banyak tu lah air dia. Macam tu. 1.5. Lebih 1.5. Jadi kalau masak nasi senang je sebab periuk karen kan. Kecuali kamu pakai dapur gas atau periuk kayu. Tu kamu kena kontrol api. Kalau periuk karen letak, biar je. Tapi kalau tu saya sebelum dia kering, saya suka kuatkan dia dulu. Bagi dia lagi Itulah anak saya lupa masak nasi. Adik dia telefon lapar. Nasiblah kau nak. Pantulan cermin ni faham tak? Faham. Jadi yang kita tengok tulisan ambulan pada cermin kereta tu, yang kita tengok kat atas tu, kita nampak tulisan tu tak terbalik tu, itu pun pantulan sebab dia cermin satah. Dia songsang sisi sifat dia. So jadi macam kita nampak signal, lampu signal tu, itu pun pantulan. Pantulan daripada cermin juga. Sebab lampu signal kan. Okey, kita tengok dekat muka surat 224. Ni orang lelaki yang fly me to the moon. Okey. Jadi kalau dekat gym ataupun dekat tempat dewan belajar tarian, memang dia akan letak cermin keliling supaya nampak pergerakan. So kalau macam saya pergi gym, dulu saya selalu pergi gym masa anak 2, anak 3. Saya pergi gym,
conscious jugalah bila kita buat senaman tu, kita nampak ada alamak bahagian sini ada bahagian-bahagian muscle tone kan, muscle bahagian-bahagian tertentu lah. Dululah, sekarang anak dah ramai, saya tak peduli pun badan saya nampak macam mana. Jadi penggunaan cermin ni sebenarnya bagi nampak ilusi ruang tu nampak luas, macam tu. Jadi kadang-kadang rumah-rumah yang agak kecil, selain daripada penggunaan cermin, pencahayaan kena cukup lah. Jadi bila pencahayaan cukup akan nampak ruang luas. Kemudian pemilihan cat pun perlu. Bila kita memilih cat yang warna terang ataupun warna gelap menyebabkan ruang nampak gelap. Tapi warna terang akan menyebabkan ruang rasa panas. Warna gelap akan menyebabkan ruang rasa sejuk. Jadi kalau untuk nampak ruang tu rasa terbuka, biasanya penggunaan cat dia akan pilih warna-warna yang pastel. Kuning air lembut, kalau kelabu-kelabu yang sangat very light kelabu, very light blue, so dia nampak lebih luas, spacious, dan color-color dark. Tapi sometimes bila dia punya mix colour tu macam teal ataupun dark blue, dia mix dengan colour yang light, dia letak pairing sebelah-sebelah, so dia jadi visual effect. Kadang-kadang dia mencantikkan ruang, bergantung jugalah pada susun atur. Bila rumah kita pakai cermin besar macam ni, so dia ada susun atur lain yang kita kena pertimbangkan. Cuba kamu bayangkan rumah kamu ada cermin besar macam ni, lepas tu kamu letak meja makan depan dia, kamu dah block separuh daripada cermin tu, so function cermin tu tidak tercapai lah. So sama juga dengan dinding, ada setengah rumah terlalu banyak dinding, semua dinding digantung frame gambar. So sebenarnya kadang-kadang benda tu too much dalam Islam, wasatiyah, berlebihan adalah tidak bagus. Macam tu jugalah, kena sesuaikan. Cermin cekung, inilah. Kalau cermin untuk makeup, dah ramai dah jual sekarang cermin untuk makeup. Dia macam keliling tempat cermin tu. Ada jual, saya tengok cermin macam tu. So untuk pencahayaan cukup supaya dia nampak tona makeup dia tu betul ke tak. Kebanyakan lah. Dan cermin doktor gigi ni supaya gigi kita kan dia kecil dan ruang dia agak gelap dalam mulut. So bila cermin cekung ni, dia akan membantu yang kecil tadi nampak besar macam tu. Okay. Cekung tadi yang macam mana? Dia melengkung sikit ke dalam, melengkung. Berapa banyak melengkung akan menghasilkan saiz image yang berbeza, berapa banyak lengkungan dia. Sebab ada yang lengkung sikit, ada yang lengkung dalam, dia menjadikan titik fokus berbeza. Titik fokus tu yang menentukan saiz image yang kita nampak berbeza. Cermin cembung pula dekat muka surat 225, cermin cembung ni dia kembung. Kadang-kadang dekat corner jalan kita jumpa cermin ni kat 7-Eleven. Datang dekat tengok cermin ni. Cermin ni dia mengecil L, kita tak nampak kereta yang datang daripada sana. Sebab tu dia letak cermin. So bila kita slow, kita boleh nampak ada kereta belah sana. Jadi kita standby supaya tak bertembung. Itu tujuan dia lah. Kat mana nak letak cermin ni? Bukan main letak je. Kalau letak atas jalan, kena langgar pula dengan kereta. Dia ada titik jarak tertentu supaya daripada belah sana nampak, belah sini pun nampak. Kalau dia tak ukur betul-betul lah kat mana letak, kadang dekat sini dah dekat baru nampak, kat sana daripada jauh baru nampak. So dia nak dua-dua tu balance. Macam tu. Yang ni memang menggantikan CCTV lah cermin ni. Jadi zaman dulu tak ada CCTV. Jadi dengan tengok cermin ni, orang dekat kaunter tu nampak apa orang tu tengah buat. Masukkan gula-gula dalam poket. Macam tu. Tapi sekarang dah ada CCTV, dah ada security. Tak banyak yang pakai ni sebab dia pakai CCTV sahaja. Tapi macam 7-Eleven dia masih pakai lagi lah. Sebab CCTV dia dekat kaunter wang sahaja. Macam tu. Soalan cikgu yang pertama, dapat tak bezakan imej sahih dengan imej maya?
Guys. Korang ada depan skrin tak ni? Bukan? Aisyah? Ada. Cikgu takut cikgu cakap korang dah tidak menyedarkan diri sendiri, tertidur rupanya. Okey. Ada, okey. Tak apa, like tak apa. Cikgu takut tak dengar. Okey, jadi soalan cikgu tadi, dapat tak beza, tahap macam tu. Dapat tak beza cermin, image sahih dan image maya? Dapat tak bezakan? Okey, terima kasih Furkan. Okey, kemudian dapat tak nyatakan cermin tadi ada dua jenis, satu cermin satah, satu cermin melengkung. Cermin melengkung ada dua jenis. Parajah tahu tak nak bezakan mana satu cekung, mana satu cembung? Sebab bila kita nak bezakan cembung dengan cekung, kita jadikan objek atau image sebagai titik rujuk, kita jadikan objek. Kalau objek tu menghadap cermin, nampak dia gemuk, cermin cembung. Kalau objek tu menghadap cermin dan cermin tu nampak kurus, slim, melengkung ke dalam, tu cermin cekung. Itu dia. Kalau kamu dapat bezakan dan kamu faham aplikasi pada muka surat 224 dan 225 ni, bermaksud kamu fahamlah yang untuk belajar yang depan ni. Sekarang kita nak tengok muka surat 226. Okey. Periskop. Periskop. Ni periskop cermin. Periskop cermin ni dia sendal dengan cermin. Sudut dia sini 45. Kat sini 9. Sama dia tak sengit. Macam tu. Kalau tak letak 45 mungkin buat 30 ataupun 60 sudut ni cermin tu. Kalau 45 bermaksud kalau dia macam ni kita letak bertengam 45 lah. Bermaksud banyaknya maksud Cikgu Doreen cakap. Kalau macam ni kotak dia. Ayah ikan nak pegang ni. Macam mana cikgu nak pegang? Okay, ni kotak dia. Macam nak pegang? Ni kotak dia. So sini sudut 90. Kalau 45 bermaksud bila kamu letak macam ni, sudut bahagian atas dan sudut bahagian bawah ni akan jadi 45. Tapi kalau kamu letak sikit sengit macam ni, 30-60 atau macam ni, 30-60, image kamu akan dapat beza, kamu tak dapat sama saiz. So kalau nak dapat sama saiz, yang tepat dia kena 45 macam tu. Okey, periskop ni kamu boleh cuba. Periskop ni ada dua jenis. Satu pakai cermin, satu pakai periskop. Betul supaya dia tidak bergerak. So boleh cuba kat rumah. Masa kakak Solehah, kamu form 5 dia sekarang. Dia pernah buat periskop ni untuk cikgu. So kita macam happy je main periskop dia. Sama juga dengan kaleidoskop. Kamu boleh cuba buat. Okay, siapa yang buat benda ni, rakam, tunjuk, ambil gambar, hantar ke cikgu, markah PBL dia. Lepas tu kamu terang sikit lah, kamu terang macam cikgu cakap. Okay guys, kita kawan-kawan kita nak buat periskop. Mula saya ambil kotak ni, macam tu. Kemudian saya ada cermin dua ni. Tak nampak muka, nampak tangan je pun tak apa. Kamu cerita,
Tak payah panjang-panjang pun video tu. Kamu buat, lepas tu kamu rakam-rakam sikit, kamu tunjuk, kamu hantar kat cikgu, confirm cikgu boleh bagi kamu TP6. Saya tak paksaan cikgu belum design lagi PBL apa nak bagi kamu buat. Lepas tu, kaleidoskop ni pun boleh cuba buat. Kat dalam kaleidoskop ni, dia suruh pakai yang B ni bekas gulungan tisu. Kalau tak ada bekas gulungan tisu pun tak apa, boleh pakai kan kita beli fringe tu kan, potato chip tu kan dia ada dia bulat juga kan. Kamu boleh potong buntut dia lah ujung tu supaya dia jadi dua. Dia jadi, kalau tak potong pun tak apa. Potong pun tak apa. Dia dua ruang yang terbuka, A dan B tu terbuka. So kita kena cover, letak cermin dekat bahagian A, letak cakram plastik, lepas tu kita tuangkan tu. Tapi kamu kena letak cakram plastik tu lah untuk pantulkan cahaya dulu. Jadi kamu akan nampak benda tu bercahaya-cahaya. Cantik sebenarnya. Magnet yang berwarna-warni tu kamu boleh tukar dengan benda lain, tapi magnet lah yang paling senang kamu dapat. So seronok juga. So kalau kamu cuba buat kaleidoskop ataupun periskop, muka surat 226 dan 227. Hantar kat cikgu, cikgu boleh bagi kamu TP6 untuk topik cahaya lah. Okay. So kita baru habis bab 8.1. Jadi dia kata membezakan imej sahih dan maya. Maya adalah imej tidak terbentuk pada skrin. Ciri imej cermin satah, cermin cekung dan cermin cembung. Cermin satah nampak imej dia sama saiz, panjang sama, tinggi sama. Cermin cekung dia membesarkan imej, sebab tu doktor pakai untuk tengok gigi tu kecil, nampak besar sikit. Cermin cembung dia mengecilkan imej, jadi dia dapat tengok seluruh ruang, dapat masuk dalam kawasan yang dia nak tengok, mengecilkan imej. Tapi dia kecil dengan dia besarkan imej tu bergantung balik semula kepada berapa banyak dia melengkung. Sebab berapa banyak dia melengkung tu, boleh jadi dia melengkung banyak macam ni, menyebabkan jarak fokus dia tak sama. Kemudian konsep pantulan cahaya, yang tu yang kita buat periskop ni, pantulan cahaya ni konsep pantulan cahaya sama dengan kaleidoskop. Okey. Sampai sini ada nak tanya apa-apa tak? Tak ada kot. Tak ada So kita tengok praktis formatif 8.1. Seorang lelaki gemuk berdiri di depan sebuah cermin. Apakah jenis cermin itu? Dia nampak kurus. Dia berdiri di depan cermin dan dia nampak diri dia kurus. Cermin yang boleh nampak semua ruang, masuk semua orang nampak adalah cermin cembung. So dia, apakah jenis cermin itu? Cermin cembung. Ciri imej yang terbentuk, ciri imejnya lebih kecil daripada periskop untuk menghasilkan pantulan cahaya. Okey, nak tanya apa lagi? So kita berhenti dekat sini. Nanti cikgu sambung kerana akan datang sifat cahaya. Boleh? Boleh. 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 Minggu depan cikgu akan cuba mula tepat pukul 12. Ni macam ni dah azan lagi pun. Lepas tu dah 1.11. Tak apalah, kita berhenti kat sini. Lepas ni boleh solat dengan makan tengah hari. Okey, terima kasih kelas. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih cikgu. Sama.